Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah wa man tabi'ahu wa wala. Alhamdulillah, kami dapat terus bersama dengan tuan-tuan dan puan dalam sesi live kelas mengaji Al-Imam. Untuk kelas tafsir satu hari satu ayat je. Satu hari satu ayat je. Kan kenapa? Sebab Al-Imam bukan sekadar kelas mengaji. Al-Imam bukan sekadar kelas mengaji. Baik. Tuan-tuan dan puan, kenapa Al-Imam diwujudkan? Supaya kalau boleh semua peserta Al-Imam yang dah lancar mengaji ni, dia boleh lead tahlil, dia boleh lead talqin, dia boleh lead yasin, dia boleh jadi imam sembahyang fardu, dia boleh jadi imam sembahyang musafir, dia boleh jadi imam sembahyang jenazah, dia boleh baca talqin untuk keluarga dia, kan? Dan dia boleh ajar anak-anak dia jadi imam. Itu tujuan kenapa kami buat kelas mengaji Al-Imam ni. Tajwid pula daripada A sampai Z dia boleh belajar, dia boleh mengajar pula pada anak-anak dia. Kan? Baik tuan-tuan dan puan, jadinya kalau ada imam yang begitu dalam keluarga sebagai seorang ayah ataupun seorang suami ataupun anak dia yang alung ataupun yang angahnya tu, kan, saya rasa sejuk hati mak. Kenapa? Kalau jadi apa-apa bermaksud kalau ada tahlil, ada yang tukang tahlilnya, tukang buat tahlil. Kan, kalau ada kematian sebagainya, dia boleh uruskan dari segi paling kurang dari segi menjadi imam sembahyang jenazah ataupun dari segi baca talqin, buat tahlil dan sebagainya. Itulah tujuan kelas mengaji Al-Imam. Baik. Tuan-tuan dan puan, malam ni kita pergi pada ayat yang ke-54 surah Al-Baqarah, ayat yang ke-54 yang berbunyi Asyhadu وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Sadaqallahul azim. Jadinya apa, bila dah pandai mengaji pada kelas, dalam kelas Al-Imam, boleh pula belajar tafsir secara percuma pula setiap malam, satu hari satu ayat je. Kenapa? Sebab kita rasa tak seronok kalau anak kita tak faham apa yang kita cakap. Betul tak? Kalau kita bagi arahan, Along belajar, kan, Along pergi tu, Along buat ini, dia tak faham. Abah nak apa sebenarnya? Kan kita kecil hati, kan? Tapi kalau Along tu faham sebelum kita cakap pun dah faham, tentu kita akan happy. Allah apatah lagi, Allah nak Qurannya diturunkan untuk difahami. Sebab tu Al-Imam buat kelas mengaji ni dan kelas tafsir satu hari satu ayat terus malam di Facebook. Nanti dekat TikTok lepas ni, habis ni pukul 10-20 lebih kurang, kita akan buat di TikTok pula. Percuma. Baik. Tuan-tuan dan puan, wa idh qala Musa, ketika Nabi Musa berkata li qaumihi, ya qaum, wahai kaumku, innakum zalamtu anfusakum, kamu telah menzalimi pada diri kamu sendiri. Bittikhadhikum al-ajal, maksudnya orang Yahudi ni, orang Bani Israel, dia ambilkan sapi betina ataupun sapi samin itu jadikan sebagai tuhan, kan? Fatubu ila barikum, bertaubatlah kepada Tuhan kamu. Faqtulu anfusakum, bunuhlah diri kamu masing-masing. Dzalikum khairul lakum 'inda barikum, itu yang terbaik untuk diri kamu di sisi Tuhan kamu. Fataba 'alaikum, Allah akan ampunkan dosa kamu. Innahu huwat tawwabur rahim, dan sesungguhnya Allah tu maha menerima taubat dan maha penyayang. Baik. Tuan-tuan dan puan, ketika mana orang Yahudi dah sedar tersilap. Orang Yahudi, masa Nabi Musa pergi ke Bukit Tur Saina, orang Yahudi ni tinggal dengan Nabi Harun ataupun Nabi Yusha, kan? Mana satu tak apalah, kan? Tapi yang paling pentingnya, orang Yahudi ni majoritinya murtad. Daripada 600,000 yang ikut Nabi Musa, dikatakan semuanya murtad, sembah berhala. Dalam tempoh 40 hari Nabi Musa tak ada, dekat orang Yahudi murtad masing-masing. Tu Yahudi pelik tak pelik perangai dia, kan? Macam kita lah, kita kadang-kadang kita pun diuji, kadang 4 hari, 4 bulan, 4 tahun, kan? Ramai yang jatuh, kan? Siapa-siapa yang tak pernah kena susah diuji dengan ujian kadang-kadang 4 hari, ya Allah uji, kadang-kadang 4 minggu, kadang-kadang 4 bulan, kadang 4 tahun, 40 tahun, kan? 40 tahun dah lama lah, tapi kadang-kadang tak lama, 4 bulan, 5 bulan selesai ujian tu, kan? Setengah-setengah orang bila kena uji 4 hari, 4 minggu, 4 bulan, dia dah habis lengkup syariat dia dengan Allah, hati dengan Allah dah mula dah goyah, kan? Itu manusia, saya sendiri pun begitu juga, kan? Baik. Jadi tuan-tuan dan puan, bila orang Yahudi, orang Bani Israel ini sedar kesilapan dia nak taubat. Dan kena faham cara taubat orang Yahudi dengan kita tak sama. Cara taubat orang Yahudi zaman dahulu dengan zaman sekarang tak sama, berbeza, jauh langit dan bumi. Okey. Apa yang diorang kena buat adalah diorang kena bunuh sesama dia. Orang Yahudi dia nak bertaubat daripada zaman Nabi Musa, kalau dia nak bertaubat dia kena bunuh sesama dia. Bisa zaman orang Yahudi zaman sekarang macam mana pula dia nak taubat? Tak, Yahudi zaman sekarang dia kena terima syariat Nabi Muhammad SAW.
Orang Yahudi zaman sekarang, kalau dia nak taubat, dia kena terima syariat Nabi Muhammad SAW. Kan, baik. Jadi tuan-tuan dan perempuan, agak-agak kita ni ada tak sikap watak yang macam Yahudi, yang sembah selain daripada Allah? Kan, kadang kita kata, oh Yahudi ni apa barang Yahudi ni, baru sikit 40 hari ditinggalkan Nabi Musa, dah sembah selain daripada Allah. Kan, kita kan, Nabi tak ada dah 1400 tahun lebih. Kan, boleh pula happy pula kita hidup, tak ada sembah benda lain. Ya ke? Baik. Cuba tengok tuan-tuan dan perempuan. Kan, ada orang dia ada isteri dia sayang sangat-sangat. Ada orang dia terlalu sayang isteri dia, kan? Apa isteri dia nak, dia buat. Apa yang isteri dia tak nak, dia tak nak buat. Kan, isteri kata contohnya, tahun ni raya rumah mak saya, contoh. Sedangkan tahun tu turn rumah mak suami lah. Sebab kan ikut isteri, dia sanggup tinggalkan mak dia. Kan? Ada yang kata, isteri kata, abang tak payahlah kerja jadi ustaz ni. Berhentilah, contohnya lah. Kan, dia pun ikut kata isteri dia. Ataupun isteri dia kata, abang ni tak payahlah nak sibuk-sibuk dengan orang, tegur-tegur ni tak payah. Kan, nanti orang benci abang ni, tak siapa yang kawan dengan saya. Setengah isteri dia takut dia dipulaukan oleh masyarakat. Jadi suami dia kalau suka menegur orang ni, setengah ustaz ni kan, setengah suami ni, kan dia nampak kesilapan orang masyarakat, dia tegur. Si isteri takut kalau dia dipulaukan. Jadinya dia beritahu pada si suami, abang tak payah jadi ustaz lah, abang jadi orang biasa je. Jadilah orang kerja-kerja biasa je, tak boleh jadi ustaz. Nanti kalau ustaz ni tegur-tegur, kan, jadi ustaz dia tegur-tegur, nanti orang pulau kita. Kan? Yang tu maknanya itu dari segi fiqahnya, dia seolah menyembah si isteri. Ustaz, ya ke ustaz? Mana dalil ustaz? Zaman sekarang ni orang masyarakat kita berdalil saja. Kan? Tapi kalau kita kalau makan kat kedai tak minta resepi pula. Kan? Sedap lah masakan ni, minta resepi tak ada, tak ramai, yang tahu bayar aje. Kan, pada saya apa yang saya belajar, orang awam yang bukan bidang agama minta dalil pada ulama bukanlah seorang yang beradab. Kan, dia tak beradab. Kan, baik. Balik. So sajalah kita share tentang dalil. Ada seorang sahabat bernama Uday bin Hatim. Sayyidina Uday bin Hatim. Dia ni seorang Kristian. Kan? Dan bila turun ayat tentang Rasulullah tegur tentang orang-orang Yahudi, orang Kristian yang menyembah padri ataupun rahib dia. Kata Sayyidina Uday bin Hatim, masa tu dia Islam lagi, dia kata kita orang tak sembah. Tapi kata Nabi, betul korang tak sembah, tak sujud. Tapinya bila si padri, si rahib tu mengatakan buat begini-begini, walaupun benda tu haram, korang buat. Ataupun padri dan rahib tu mengatakan jangan buat begini-begini dan korang tinggalkan sebab padri tu, sedangkan benda tu patutnya kena buat, tapi korang tinggalkan sebab padri. Kata Nabi, itu sembah lah tu. Kan? Macam hari ni, ada orang dia sibuk bekerja, bos kata kau ni paling penting dalam company. Tak ada kau, company tak jalan, tak boleh buat kerja. Dia pun kerja lagi gila-gila. Kenapa? Bonus dia besar, gajinya besar. Kan? Dapat macam-macam kelebihan daripada bos. Sampai tak pergi haji. Dia nak pergi haji, bos tu tak payahlah kau pergi cuti lah. Haji lama 40 hari. Sebulan kau pergi cuti dah seminggu, aku belanja, jangan risau. Kan? Dia pun tak pergi haji. Sedangkan dia boleh pergi haji. Yang tu semacam sembah bos lah tu. Sama je. Macam Yahudi tadi. Kan? Baik. Ada orang sebabkan dia nak kerja, sampaikan kalau kena buka tudung, dia buka tudung. Sepatutnya tudung tu wajib tutup, tapi sebabkan nak bekerja punya pasal, dia buka tudung. Tak kisahlah pramugari mana-mana pun, tak kisahlah. Walaupun kerja kedai speed mart, contoh. Kan? Kena buka tudung contohnya. Itu dikira macam menyembah bos ni, walaupun dia tak sujud, tak rukuk pada si bos. Tapi bila dia ikut apa yang kata bos, benda yang haram dia buat, dikira menyembah. Kan? Dari segi syariat begitu. Ataupun kadang-kadang kita sebagai anak buah, kita berdiam bila ketua kita langgar syariat, tak semayang, karaoke campur lelaki perempuan, ya, makan rasuah contohnya, kan? Ataupun dia memilih bulu haram, zalim lah. Kan, kita pun diam. Kenapa bos kita buat, kita pun diam. Kan, kita redha dengan apa yang dia buat. Itu dikira macam menyembah dia. Buktinya dalam surah Taubah ayat 31. Buktinya ataupun dalilnya dalam surah Taubah ayat 31 yang berbunyi, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Mereka mengambil padri mereka, rahib mereka selain daripada Allah. Ia menjadikan sebagai Tuhan. Baik. Tuan-tuan perempuan, kata Allah lagi, fatubu ila barikum faqtulu anfusakum. Orang Yahudi tadi yang telah sembah lembu samiri itu kena bertaubat, dan taubatnya adalah dengan membunuh sesama dia. Zaman dulu kalau buat dosa besar kena bunuh sesama dia. Zaman sekarang buat dosa besar, na'udzubillah kalau syirik, taubat cuma mencukupi. Tapi zaman dulu tidak. Zaman dulu kalau buat dosa besar kena bunuh sesama dia. Apa yang berlaku pada zaman Nabi Musa, bila Nabi Musa balik daripada bertemu dengan Allah ataupun bercakap dengan Allah di Bukit Tur Saina, mendapat Taurat,
Allah perintahkan orang Yahudi ni ambil pedang masing-masing, kemudian buat barisan, kemudian Allah gelapkan tempat tu jadi gelap, dan kena bunuh sesama dia. Bunuh, kan? Dan apa tu, bila maknanya bunuh sama, bunuh tikam, tak kisahlah mak ke ayah ke depan, dia kena tikam. Dan masa tu tak nampak lah, yang dengar ataupun yang nampak hanya jeritan sahaja. Kita kena jarum jerit, ini kan pula pedang dicucuk ke badan, na'udzubillah, lagilah sakit, kan? Baik. Dan dikatakan dalam buku tafsir 70,000 orang Yahudi mati sebab berbunuh sesama sendiri. Yang kenapa adalah itu adalah hukuman pada siapa yang murtad selepas melihat mujizat yang besar, iaitu dapat tengok laut terbelah 12. Kan? Baik. Tuan-tuan dan puan, dan bila dah bunuh sesama dia tu, Nabi Musa ni sedih. Kaum dia macam kita lah, adik-beradik kita bergaduh, kita sedih juga walaupun kita tak terlibat, tapi adik-beradik kita bergaduh, kita sedih juga. Kan? Baik. Jadi Nabi Musa dia pun doa, dia kata Rabbana uhlikat Bani Israel, wahai Allah, ia telah hancurlah Bani Israel. Rabbana al-baqiyah al-baqiyah, wahai Tuhan, kekalkanlah, maknanya tinggalkanlah baki orang Yahudi ni, moga-moga ada. Ini Nabi Musa berdoa, dan Allah pun minta stop. Jadi stop lah. Jadi mungkin ada yang kena bunuh tu, ada yang mati, ada yang selamat, ada yang yang cacat sebagainya. Mana yang cacat kena teruskan hidup. Yang mana yang mati ditanam. Mana yang tak ada luka apa-apa, taubatnya diterima. Kita hari ini syukur banyak-banyak sebab umat Rasulullah SAW hanya mencukupi dengan istighfar dan mencukupi untuk bertaubat. Walaupun buat dosa besar, iaitu dengan syirik, na'udzubillah. Kan? Baik. Tuan-tuan dan puan, jadi apa yang perlu kita dapat daripada sini adalah seorang ketua kalau anak buah silap mengganggu perjalanan hidup, mengganggu perjalanan organisasi. Si ketua kena bertegas. Kalau tak, nanti bila anak buah silap, tak apalah, biarlah, kesian dia. Kan, nanti organisasi kita akan tergugatlah, terganggulah perjalanannya. Kita ada company ni anak buah suka hati, datang awal, datang lambat, mencuri tu, buat tu, mencuri tulang sebagainya. Ketua tak tegas, apa jadi pada company tu ataupun pada organisasi tu? Hancurlah. Kan? Jadi sebagai seorang ketua, kan, dia kena tegas. Tempat tegas dia tegas, tempat yang dia boleh berlembut begitu. Kan? Baik. Tuan-tuan dan puan, disebut dalam kitab tafsir lagi daripada 600,000 yang ikut Nabi Musa, hanya 70 orang sahaja yang tak murtad. Daripada beratus ribu ikut Nabi Musa, hanya 70 orang sahaja yang tak murtad, yang masih istiqamah berjuang dengan Nabi Harun di waktu itu. Sebab tu siapa yang boleh kekal istiqamah dalam ibadah ni bukan calon-calon orang. Siapa yang boleh istiqamah baca Quran hari-hari bukan calon-calon orang. Ni orang yang Allah pilih. Syukur banyak-banyak. Walaupun sedikit, walaupun selain muka kita baca, maknanya kita ni orang yang Allah pilih. Kan? Jadi tuan-tuan dan puan, sekadar itu yang dapat kita kongsi bersama. InsyaAllah kita jumpa pada malam esok untuk tafsir satu hari satu ayat. Kelas mengaji Al-Imam, sebab Al-Imam bukan sekadar kelas mengaji. Dan sebelum penutup, kita sambung balik baca ayat tadi, surah Al-Baqarah ayat yang ke-54. Al-Syaitanir-Rajim. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Sadaqallahul Azim. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi pada malam esok pukul 10 malam di Facebook Al-Imam. Lepas ni saya akan pergi ke TikTok Al-Imam pula untuk live di sana, insyaAllah. Pemaaf, oleh taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.